بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina azhurina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi, thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dhikrihi wa qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi wa innahu in yakhruj fiikum fama khafiya 'alaykum min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaykum inna rabbakum laysa bi'a'war wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah. Ala inna allaha harrama 'alaykum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ala hal ballaghtu? Qalu na'am. Qala Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Wailakum aw wayhakum, unzuru hal tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat yang merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, kata Ibnu Umar, kami sedang duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami sedang berbincang tentang Hajjatul Wada', tentang haji penghabis yang Nabi buat. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia menceritakan, dia kata hari itu dia dengan beberapa orang sahabat sedang duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing duk bercakap satu tajuk, iaitu tentang haji wada', yakni haji Nabi yang penghabis. Wala nadri ma hajjatul wada', dan kami tak tahu apakah yang dikatakan haji wada' itu. Jadi sembang tak tahu apa benda haji wada' ni apa. Sembang Nabi tu ada sama. Hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk campur. Nabi bercakap, Nabi mulakan cakap dia dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara al-masih ad-dajjal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Sahabat-sahabat duk ramai-ramai pakai duk cerita pasal Hajjatul Wada'.
Nabi duk ada sama. Tiba-tiba Nabi mencelah, Nabi tumpang bercakap sama. Nabi cakap, dia terus cerita pasal Dajjal. Begitu. Fa'atnaba fi zikrih, dan Nabi pula cerita panjang tentang Dajjal ini. Fa'atnaba maksud Nabi memperpanjangkan, memanjang lebarkan cerita tentang Dajjal ini. Nampak macam keluar tajuk. Orang duk bercakap pasal Hajatul Wada. Nabi SAW pergi masuk cakap sama, tapi Nabi bercakap pasal Dajjal. Dan Nabi cakap pasal Dajjal ni cukup panjang. Waqala, dan Nabi kata, ma ba'asallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatan. Nabi SAW kata, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan seorang Nabi, melainkan Nabi ini akan menakut-nakutkan umat dia tentang Dajjal. Nabi Muhammad kata, bukan aku seorang aja cerita pasal Dajjal ni, semua Nabi cerita pasal Dajjal. Walaupun Dajjal ni benda yang akan muncul menjelang kiamat, dan Nabi Muhammad Nabi penghabis, dan hari ni pun dah 1400 tahun dah lepas hijrah, Dajjal tak keluar mai lagi. Kalau Nabi bercakap dulu pun kira lama lah, dah 1400 tahun dah benda hak Nabi cakap tak keluar lagi. Nabi kata bukan Nabi saja bercakap, Nabi-Nabi dulu pun bercakap pasal Dajjal ni. Nabi kata, anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh dulu dah bercakap pasal Dajjal ni, wan nabiyyun min ba'di, dan nabi-nabi selepas Nabi Nuh semua bercakap pasal cerita Dajjal ini. Wa innahu in yakhruj fiikum fama khafiya 'alaykum min sya'nih falaysa yakhfa 'alaykum. Tapi Nabi SAW kata, kalaulah sekiranya Dajjal keluar, sebenarnya tak ada masalah bagi kamu semua. Nabi kata, kerana keadaan Dajjal ini terang, dah diberitahu di dalam banyak hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalau takdir kata Dajjal keluar ni dalam sikit masa ni, tak ada masalah. Kamu boleh tahu hak mana satu Dajjal, pasal keterangan tentang Dajjal ni cukup terang. Begitu. Nabi kata, inna rabbakum laysa bi'a'war wa innahu a'waru 'ainil yumna. Nabi kata, Tuhan kamu tak buta, tapi Dajjal ni mata kanan dia buta langsung. Yang tu cukup dah boleh kenal dah. Kalau mata buta takkan nak jadi Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tak biar mata dia buta. Dajjal ni dia tak upaya. Dia tak upaya, memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan dia mata belah kanan buta langsung. Tak ada biji mata buta terus mata belah kanan. Wa ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah, dan mata hak sebelah lagi pula tak buta, tetapi dia terbit keluar macam buah anggur, dia jeluak keluar. Nah, abang kata Dajjal ni ain, cacat yang mengaibkan. Dajjal yang akan muncul menjelang kiamat ni, dia adalah satu makhluk yang mengaibkan. Aib dari segi apa? Sebelah kanan mata buta langsung, mata sebelah kiri hak tak buta tu pun dia jeluak keluar, dia terbit keluar. Takkan Tuhan rupa macam tu, Nabi kata. Ala inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Nabi SAW kata pula, ketahuilah, bab Dajjal tu habis, selesai dah. Hak tu tak payah bincang panjang-panjang. Nabi kata, kalau dia terbit mai, hampa kena keluar mai satu benda, mengaku kata dia Tuhan, mata belah kanan buta, mata belah kiri biji mata tu terbit keluar, dia jeluak keluar, nampak uduh. Kalau hampa jumpa macam ni, dia mengaku dia Tuhan, hak ni Dajjal. Tak payah cakap banyak-banyak, hampa mudah kenal Dajjal ni. Cuma Nabi kata, hak aku nak bagi tahu dekat hampa ni satu benda. Nabi kata, Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas hampa semua darah hampa, harta benda hampa,
Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atas hampa buat tak elok di negeri hak kita duk pijak lah ni, pada bulan hak kita duduk lah ni. Nabi kata. Cerita pasal Dajjal ni tak penting sangat. Walaupun tak begitu penting sangat, Nabi start daripada Nabi Nuh sampai Nabi-Nabi selepas Nabi Nuh semua duk cerita pasal Dajjal. Walaupun cerita Dajjal ni tak penting sangat, Nabi kata. Pasal apa? Pasal kalau dia keluar main hampa kenal. Jadi tak ada masalah sangat. Ada satu benda yang lebih penting daripada cerita Dajjal ni, Nabi kata. Apa dia? Ni hak aku nak bagi tahu. Nabi kata, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Hak lebih penting daripada tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atas kamu tumpah darah saudara kamu yang sama-sama seagama. Hak ni besar. Benda ni lebih besar daripada cerita Dajjal lagi. Cerita Allah tidak benarkan orang Islam bunuh orang Islam. Ini cerita besar. Wa amwalakum, Allah tidak benar orang Islam pergi curi duit orang Islam yang lain. Ini cerita besar. Dajjal ni tak berapa besar kalau nak banding dengan cerita ni. Cerita orang Islam bergaduh dengan orang Islam, ini cerita lagi besar. Cerita orang Islam sudah tidak rasa dia perlu jaga saudara dia sama se-Islam ni, ini cerita besar. Cerita orang Islam tidak sedar diri, cerita orang Islam lupa diri, cerita orang Islam hilang semangat keislaman, ini cerita besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata ni, Nabi tahu dah, Allah dah bagi tahu ke Nabi menjelang akhir zaman hak ni jadi masalah. Orang Islam tidak rasa dia perlu jaga saudara dia yang se-Islam. Bahkan orang Islam sampai ke peringkat sanggup bunuh saudara dia sama se-Islam. Sanggup bunuh. Dengan apa cara pun dia sanggup bunuh saudara dia yang sama seagama. Nabi kata ini soal besar. Menjelang kiamat benda ni jadi. Benda ni akan jadi. Orang Islam tidak rasa bersalah dia bunuh orang Islam yang lain. Dia tidak rasa salah. Dia curi harta benda saudara yang seagama dengan dia, dia tidak rasa salah. Sedangkan haram dia bunuh saudara yang seagama, haram dia pergi mencuri harta saudara yang seagama, seperti mana haramnya dia buat benda tak elok di atas bumi ni. Nabi kata di atas bumi Mekah, bumi Madinah ni. Nabi kata ala hal ballaghtu. Nabi kata tidakkah aku sudah sampaikan benda ni ya Allah. Nabi lepas cerita macam ni, Nabi bercakap sorang-sorang. Nabi kata ala hal ballaghtu. Ya Allah, tidakkah aku dah habaq benda ni ke depa ni semua. Nabi kata seolah-olahnya kalau esok berlaku orang Islam sanggup bunuh saudara yang sama seagama dengan dia, bukan kerana Nabi tak habaq, Nabi habaq dah. Nabi kata ala hal ballaghtu. Tidakkah aku dah bagi tahu, aku sudah sampaikan benda ni. Qalu, jawab sahabat, na'am. Sahabat kata, ya, kamu sudah bagi tahu dekat kami tentang haramnya kami buat tak elok kepada saudara seagama dengan kami. Qala, kemudian Nabi kata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Nabi kata, ya Allah, saksikanlah aku dah bercakap benda ni depan mereka. Ya Allah, saksikanlah aku dah bercakap benda ni depan mereka. Ya Allah, saksikanlah aku dah bercakap benda yang kamu suruh aku cakap di depan mereka. Nabi kata, ya Allah, jadi saksi. Benda hak kamu suruh aku bagi tahu mereka, aku dah pun bagi tahu. Itu maksud dia. Wailakum awaihakum. Nabi kata, celakalah kamu. Unzuru hal tarji'u ba'di kuffaran. Nabi kata, cuba kamu perhati. Cuba kamu perhati tengok. Ada bencana yang akan menimpa kamu. Ada di kalangan kamu akan jadi kapiang selepas daripada aku mati. Nabi kata, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, iaitu apabila kamu bunuh saudara kamu sedangkan kamu seagama dengan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW di hujung hadis tu Nabi sumpah. Nabi kata wailakum, ataupun Nabi kata waihakum. Maksud dia celakalah hangpa. Siapa yang akan ditimpa celaka ni? Nabi kata
di kalangan kamu la tarji'una ba'di kuffar, jangan ada di kalangan hampa ni dah lepas jadi Islam jadi kafir selepas daripada aku tak ada. Macam mana boleh jadi kafir? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, apabila satu orang Islam tetap tengkok saudara yang se-Islam sama agama dengan dia, maka dia boleh jadi kafir. Menumpahkan darah sama seagama itu haram. Apabila dia tumpah darah saudara seagama, dia seolah-olah menghalalkan benda haram. Apabila menghalalkan benda haram, jadi kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis itu dapat kita faham, yang pertama, cerita tentang kemunculan Dajjal yang merupakan fitnah besar sebelum jadi kiamat. Yang ni kena hati-hati. Oleh kerana Allah Nabi dah tak ada, maka kita sebagai ibu bapa kena peringatkan anak-anak kita macam mana Nabi-Nabi dulu peringat kepada umat-umat dia tentang kemunculan Dajjal ini. Satu. Yang kedua, daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa wajib ke atas kita jaga saudara kita yang seagama. Jangan sampai kita cederakan maruah dia, jangan sampai kita tumpahkan darah dia, jangan sampai kita curi harta benda dia. Kerana melakukan tiga benda tu, menjatuhkan maruah, membunuh ataupun mencuri hak kepunyaan saudara seagama, hukumnya haram di sisi agama, seperti mana haram kita buat benda tak elok di atas tanah haram. Yang ketiga, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa akan berlaku di akhir zaman orang Islam berbunuh di antara sesama Islam. Maka Nabi SAW bagi ingat kepada kita, jangan sampai kita terlibat dengan benda-benda yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ni, kerana melanggar suruh Nabi itu perbuatan zalim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata ittaquz zulma, hendaklah kamu takut, jaga diri, jangan sampai kamu buat zalim. Nabi pesan, jangan sampai kamu ni buat zalim pada siapa-siapa. Bukan kepada manusia, pada binatang pun tidak boleh buat zalim. Ada satu sahabat tengah naik satu kenderaan, kemudian kenderaan ni tak mau jalan, maka dia maki hamun kenderaan dia. Satu riwayat kata unta, satu riwayat kata kaldah. Dia naik kenderaan ni duk buat tak mau jalan, dia maki hamun unta dia, dia maki hamun keldai dia. Nabi SAW bila tengok benda tu, Nabi halau sahabat duk naik ni, Nabi suruh turun, Nabi suruh dia berjalan kaki, tinggal binatang tu di situ. Nabi kata tak ada guna kamu simpan binatang itu, kerana kamu dah sumpah seranah maki hamun dia, tidak guna kamu bawa bersama dengan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sekali Nabi tak suka kita buat zalim, buat naya kepada binatang, apatah lagi kita buat zalim, buat naya pada sama-sama manusia, lebih lagi dilarang oleh agama. Maka dalam hadis ni Nabi kata ittaquz zulma, jaga-jaga, hendaklah kamu takut, jangan sampai kamu buat zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, kerana buat zalim menyebabkan di hari akhirat esok kita di dalam keadaan gelap gelimat. Nabi kata siapa yang buat zalim atas dunia, hari kiamat esok duduk dalam keadaan gelap gelimat, gelap gelita. Wattaqu syuha, Nabi kata, dan jaga-jaga jangan sampai kamu ni terkena penyakit kedekut. Syuha maksudnya kikir, bakhil, kedekut. Jaga-jaga jangan sampai kamu jadi terlampau kedekut. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, kerana sesungguhnya kedekut sangat ni membinasakan umat sebelum kamu. Syuha ni kedekut sampai peringkat berkira macam apa lagi. Jaga-jaga jangan sampai kamu kena penyakit ni. Penyakit kedekut berkira sampai bukan-bukan, kerana penyakit ni telah pun membinasakan umat-umat dulu.
hamalahum ala an safaku dima'ahum. Kadang-kadang kerana terlampau berkira, terlampau kedekut, boleh menyebabkan berlaku tumpah darah, seperti mana berlaku pada umat-umat dulu. Kerana berkira, boleh berbunuh di antara satu sama lain sampai berlaku tumpah darah. Wastahallu maharimahum. Kadang-kadang kerana terlampau kedekut, terlampau berkira, kamu boleh sampai ke peringkat menghalalkan benda haram. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita buat kesimpulan bahawa Nabi SAW ingatkan kita daripada dua benda. Yang pertama, jangan buat zalim pada siapa-siapa. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kita terlampau berkira, lebih-lebih lagi berkira dalam soal agama. Tak mahu. Dan yang kedua, pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah terlampau kedekut, terlampau berkira boleh menyebabkan rosak agama kita. Boleh sampai ke peringkat tumpah darah berlaku, sampai ke peringkat kita mengubah hukum haram sampai jadi halal kerana kita buat benda yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 89. Muka surat 89. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma dzukira fi tsana'i 'ala Allah was salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ad-du'a. Iaitu bab yang menyatakan hadis yang menyebutkan memuji-muji Tuhan dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa. Ni malam ni kita nak tengok satu tajuk. Tajuk adab berdoa. Di antara adab berdoa ialah sebelum doa dia kata mulakan dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab doa, bukan adab orang tua-tua bagi tahu, tetapi adab yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada banyak adab doa. Di antaranya doa menghadap kiblat. Itu adab berdoa. Di antaranya nak doa biar dalam keadaan berwudu. Itu adab berdoa. Di antaranya yang dia sebut ni, mulakan dengan memuji Allah, dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adab berdoa. Di antaranya disuruh angkat tangan. Angkat tangan itu adab berdoa. Di antaranya pula dia suruh pula angkat tangan itu biarlah perut tapak tangan mengiringi muka. Perut tapak tangan mengiringi muka. Itu adab berdoa. Kemudian dia ada banyak adab lain lagi yang sabit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya memilih masa-masa yang disebut sebagai masa mustajab doa. Masa-masa yang disebut oleh hadis sebagai masa mustajab doa. Di antaranya lepas sembahyang fardu. Ini masa mustajab doa. Selain daripada di antara dua khutbah, waktu hujan lebat, sewaktu berlaku perang antara Islam dengan golongan kufar, ketika tentera Islam mujahidin sedang bergerak ke medan perang dan sebagainya, ini semua sabit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masa mustajab doa. Malam ni kita nak tengok satu saja, iaitu tentang sebelum berdoa disuruh kita mulakan dengan memuji Tuhan, alhamdulillah apa semua dulu, dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah saudaraku, memuji Allah Taala dan bercumbu-cumbuan dengan Allah itu, dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada doa itu disuruh oleh syarah. Dia kata, dia suruh kita puji Tuhan, bercumbu-cumbuan dengan Tuhan. Maksudnya pujilah. Puji Tuhan ni bagus, Tuhan ni baik, Tuhan ni maha besar, Tuhan ni maha pengampun, Tuhan. Sebut benda-benda ni semua dianggap sebagai bercumbu-cumbu dengan Tuhan. Dia kata begitu. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu qala, kuntu usalli wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar ma'ah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Kata dia, adalah aku sembahyang serta Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar ada serta dia. Abdullah bin Mas'ud, dia kata dia sembahyang sama dengan Nabi. Sama dengan Nabi ini juga ada Sayyidina Abu Bakar dan ada juga Sayyidina Umar, ada sekali duduk sama dengan Nabi SAW. Kata dia, falamma jalastu bada'tu bis-sana'i 'ala Allah. Maka tak kala duduk aku, dah lepas sembahyang dah, maka duduk aku, memulalah aku memuji Allah, bercumbu-cumbuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dah habis sembahyang, Abdullah bin Mas'ud ni duduk dan mula angkat tangan nak berdoa kepada Allah. Dia mulakan doa dia dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat pula aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia dah alhamdulillahirabbil alamin apa semua, dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'autu li nafsi. Kemudian memohonlah aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi diriku. Lepas itu dia pun barulah mula doa pada Tuhan. Maka apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilihatnya akan daku yang demikian itu, Nabi duduk perhati. Nabi tengok dia ni habis-habis sembahyang, dia sebelum angkat tangan doa, dia mula memuji Allah dulu, lepas tu dia berselawat kepada Nabi apa semua dulu, lepas tu barulah dia start angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi duduk tengok benda ni. Lalu berkata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal tu'tah, sal tu'tah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah ya Abdullah, nescaya diberi akan dikau oleh Tuhan. Mintalah ya Abdullah, nescaya diberi akan dikau oleh Tuhan. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Fadalah bin Ubaid, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Itu dia. Ini daripada hadis ni lah orang duk buat kesimpulan. Kita lepas semayang ni, doa ni dia kata doa masing-masing. Dia kata macam tu. Hadis-hadis dia macam ni lah. Zaman Nabi SAW tak macam kita lah ni. Kita lah ni pakai wakil dekat tu imam doa, kita amin. Zaman Nabi SAW bila habis semayang, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masing-masing lah. Dia nak wirid ke, dia nak baca Quran ke, dia nak apa ke, masing-masing. Lepas itu masing-masing lah doa, kerana masing-masing hajat tidak sama antara satu sama lain. Dia macam tu. Tu imam hajat dia sesuai dengan umur dia, makmum hajat dia sesuai dengan keperluan dia. Jadi masing-masing doa lah. Kalau imam minta mungkin sesuatu yang hak imam tu tak berkaitan dengan makmum. Jadi makmum ni kira dapat pahala lah, tolong amin untuk tu imam saja, kan? Jadi zaman Nabi SAW masing-masing doa kerana hajat masing-masing tak sama. Tak sama. Jadi tidak salah apa yang kita buat lah. Tapi zaman Nabi SAW benda itu tidak di standardizekan. Begitu. Macam lah standardize. Wirid pun mesti standard, semua sama. Imam mau panjang, kita pun ikut panjang. Imam buat lagu pendek, kita pun pendek. Standard dah benda tu. Doa pun apa imam baca, hak tu kita amin. Jadi benda tu dah di standardizekan, telah di patternkan macam tu. Zaman Nabi tidak ada pattern. Zaman Nabi, siapa nak wirid panjang, dia wirid panjang. Siapa nak wirid pendek, dia wirid pendek. Siapa nak baca Quran, dia boleh baca Quran. Siapa nak doa, dia boleh doa. Siapa nak tunggu habis semua selesai saat ni baru ikut masing-masing. Kan? Macam kita pergi di Mekah, di Madinah, kan? Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuk bunyi, dia tutup mikrofon. Tuk kata bunyi, habis sengak bunyi. Masing-masing lah. Nak doa kan, nak baca Quran kan, nak apa, masing-masing. Dan itu di zaman Nabi SAW. Nabi SAW semayang jadi imam, sahabat-sahabat dia ikut. Di antara sahabat-sahabat yang ikut ni Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Abdullah bin Mas'ud pun ada. Masing-masing duk ada. Dan Nabi SAW dia habis-habis semayang, dia bagi salam, dia nanti beralih menghadap makmum. Dia beralih menghadap tengok gitulah, tak ada apa lah. Siapa nak buat apa, siapa apa, Nabi duk tengok lah. Di antara yang Nabi tengok, dia tengok Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud ni lepas semayang, dia ada baca apa sikit, lepas tu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, lepas tu dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia baru angkat tangan nak doa. Bila dia angkat tangan nak berdoa, Nabi kata kat dia, Nabi kata ya Abdullah, Nabi kata wahai Abdullah, sal tu'tah, mintalah Tuhan akan bagi kat kamu. Sal tu'tah, 2 kali Nabi kata, mintalah wahai Abdullah, Tuhan akan bagi kat kamu. Nabi kata lagu tu pula kat dia, Nabi duk tengok dia nak doa, Nabi kata lagu tu kat dia. Maksudnya ialah Nabi mengesahkan cara dia buat tu betul. Dia nak mulakan doa dia tu, dia puji Allah dulu, lepas tu dia berselawat kepada Nabi, lepas tu baru dia doa. Cara dia buat tu betul. Maka Nabi mengesahkan cara dia tu dengan Nabi kata, mintalah apa pun dekat Tuhan, Tuhan akan bagi dekat hang. Mintalah apa pun yang hang nak minta kat Tuhan, Tuhan akan bagi dekat hang. Jadi benda ni diambil oleh ulama sebagai satu dalil bahawa siapa pun kalau nak berdoa, mulakan dengan memuji Allah, kemudian diikuti dengan selawat kepada Nabi, kemudian baru berdoa. Begitu masalah. Memuji Allah dan selawat Nabi pada awal doa, adakah itu satu syarat bagi mustajab doa? Dia kata adakah ini syarat? Maknanya kalau tak buat yang ni, doa tak mustajab. Adakah macam tu? Dia kata dengan hadis yang tersebut dalam masalah tadi dapat diketahui bahawa satu syarat daripada mustajab doa itu ialah dengan memuji Allah dan bercumbu-cumbuan dengan Allah. Dia kata daripada hadis tadi dapat kita faham bahawa kalau nak doa mustajab, kena buat macam tu. Sebab Nabi mengesahkan itu cara boleh menyebabkan doa kita mustajab. Begitu. Dan selawat ke atas Nabi SAW, baik kerana dimisalkan, baik dia bawa contoh. Seorang apabila sudah cukup sempurna sembahnya pada satu raja besar, dan cukup sempurna puji dan cumbunya kepada raja besar itu, maka tidakkah sukacita raja besar itu. Dan jadilah seorang yang demikian itu sebenar-benar mengaku hamba kepada raja itu. Maka di dalam percumbuan tadi, yakni dengan raja besar tadi, maka ia pun menyorongkan permohonan kepada raja itu. Dia buat contoh. Dia kata kita pun kalau nak minta apa-apa pada manusia, kita pergi mulakan dengan puji dia dulu. Pergi jumpa, masuk, Assalamualaikum, pergi duduk tanya apa abang, macam mana bisnes lah, okey ke, bagi dia rasa syok kat kita dulu. Macam mana okey ke, lah ni betul-betul duduk di mana, apa semua, kawasan tu bagus, semua duduk dengar cerita mereka beli rumah kawasan tu semua bagus. Bagi dia syok kat kita dulu. Bila dah sembang elok, dia pun panggil kopi, mes, cawan apa semua, ni saya ni betul-betul nak minta tolong. Kalau dengan manusia pun kita buat lagu tu, manusia lembut hati, ni kepula dia kata dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita mulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, apa semua karang puji-pujian bagi Tuhan ni banyak-banyak dulu. Barulah minta ya Allah, minta panjang umur ke apa ke semua. Jadi kena puji Allah dulu. Semacam mana kita dengan manusia pun kita buat macam tu. Kalau dengan manusia kita buat macam tu, dengan Allah lebih lagi kita kena buat macam tu. Dia buat contoh itu. Maka raja itu pun satu pemerintah yang besar. Sekiranya permohonan itu diminta kepadanya, apalah nisbahnya dengan isi perbendaharaannya, dan diketahuinya jika diberinya dan diperkenannya tak akan jadi berkurangan perbendaharaannya. Tidakkah kalau memperbuat seseorang yang demikian itu bagi satu raja besar, menjadikan sempurna dan berhasil maksudnya. Dia kata kalau kita pergi jumpa raja, kita pergi buat cakap elok macam tu, tak akan mudah kita nak dapat apa yang kita nak. Tak. Anak kita nak minta duit kat kita pun macam tu lah. Kan? Anak kita nak minta duit kat kita, dia bukan main-main, ayah main RM5. RM5 tak boleh, boleh 5 jari atas muka lagi. Kan? Dia main cakap lelok lu. Dia kata ayah dulu masa ayah sekolah, ayah biasa dah duk pi camping ke, duk pi apa, tanya cerita lama kita dulu. Kita pun tak tahu cerita, bila abang kata ayah dulu aktif. Ayah biasa camping sana, biasa camping sini apa semua, duk buka cerita kat dia.
Dia masuk lagi, bagus ke ayah pergi camping ni semua? Dia kata, kita kata bagus lah, latih kita untuk hidup berdikari lah apa. Cakap lagu macam duk bagi ceramah lah. Kan? Dia pun cakap ni semua dejek kita dulu, patutlah ayah lah steady lah apa, dejek kita bagi syok dulu. Dia abang dia pun nak kena pergi camping juga, tapi nak kena RM20. Kita pun tarik RM20 bagi, nak kata apa? Kan? Cara tu, jarum masuk tu cantik. Cara masuk tu, kalau dia main dia kata ayah minta RM20. Kita kata ni apa ni, nak pergi mana? Dia payah cerita. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun start dengan puji dia, dengan apa semua bagi cantik elok semua, baru minta apa kita nak minta dengan Allah. Ini Tok Syekh Marbawi dia bawa contoh macam ni lah. Dia kata, maka buatlah oleh kamu, dia kata, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian itu. Dengan Tuhan kena lebih lagi buat macam tu. Yakni apabila sempurna kamu daripada sembahyang, maka pujilah akan dia. Bila dah habis selesai sembahyang, start dengan memuji Allah. Dan bercumbu-cumbulah dengan Allah, dan selawatlah ke atas Nabi SAW. Maka amatlah suka Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu orang yang bercumbu dengan dia dan memuji akan dia akan sebagai puji. Katalah misalnya, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang tiada bandingnya pada keesaanmu, dan Engkaulah Tuhan yang amat kesian belah akan hamba yang taat, dan Engkaulah Tuhan yang maha tinggi lagi, Tuhan yang tersangat kaya. Tiadalah jadi korang dan tiada jadi luak perbendaharaan Engkau, wahai Tuhanku. Umpama cecahkan ujung jarum ke dalam laut sekalipun, dan selawat kiranya dan sejahtera olehmu, ya Tuhanku, ke atas pengulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhanku, hamba ni seorang daripada hamba-Mu yang hina lagi dhaif daripada segenap perkara. Dan hambalah seorang yang di dalam tangan Engkau, bermohon hamba padamu, kiranya ampunkanlah dosa hamba dan dosa kedua ibu bapa hamba dan sekalian muslimin. Nak minta tu. Hak panjang atas tadi ni tak minta lagi. Duk puji Tuhan aja. Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Belah kesian apa semua, minta semua dulu. Puji Allah dulu, barulah main nak minta ampun di atas dosa pada Tuhan. Dan kiranya sempurnakan hajat hamba, dan berilah hamba ini hasanah dan afiah di dalam dunia, dan hasanah di dalam akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Dia kata, kalau begitu dibuat dengan puji dan selawat atas Nabi, maka sangat-sangatlah diperkenan Allah, sebagaimana suruh Nabi SAW dalam hadis pada masalah tadi. Dia kata, itu contoh. Itu sebab kita bila nak doa, kita terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabar. Itu semua tu puji-pujian. Baru angkat tangan. Angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah lagi. Baru nak mai apa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tajuk baru dia kata, bab ma dzukira fi tatyibil masajid. Iaitu bab pada menyatakan barang yang disebutkan pada membersihkan masjid. Ini cerita kebaikan kita bersihkan masjid. Ketahuilah saudaraku, membersihkan masjid itu disuruh oleh syarak. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah, kita pergi masjid. Petang kemarin saya singgah semayang satu masjid di daerah kita ni, semayang asar. Daripada kolah nak masuk pergi tempat semayang tu, kaki kena berjinjat. Cicak penuh atas lantai tu. Sangat mengaibkan. Kan? Sangat mengaibkan. Daripada kolah kita ambil semayang tu, nak masuk pergi tempat dia sidai sejadah nak ambil ampak semayang tu, berjinjat kaki ni. Mata kena duk tengok. Jenuh duk pesan kat anak-anak ni, apa baik-baik sikit tengok lantai. Cicak penuh. Dahsyat betul. Dahsyat betul. Masjid kita malu, kadang-kadang malu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tokong Hindu pun sakan lah ni. Bukan cakap bersih dengan merelap dengan macam-macam mereka buat, padahal mereka agama sesat. Kita ni Islam ni, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Islam agama kita ni, masjid ni tempat kita membesarkan Allah, tempat kita semayang membesarkan Allah. Kotong macam tu. Allahu akbar, tak tahu nak abang. Kan? Apa kita baca? Agama suruh buat lagu mana?
Dia kata membersih segala masjid itu disuruh oleh syarak, agama suruh. Maka setengah daripada hadis yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid duri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia telah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan masjid di dalam tempat-tempat ataupun di dalam perkumpulan kemah-kemah kabilah. Nabi besar. Nabi suruh, dia kata tadi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjid fid duri. Nabi suruh kalau satu tempat tu ada perkampungan, ada beberapa buah rumah, buat satu masjid. Buat satu masjid. Masjid ni maknanya surau, makna dia musalla, maknanya tempat semayang. Kita dah beritahu banyak kali, zaman Nabi dulu tak ada surau. Tak ada surau. Semua tempat adalah masjid. Kecuali di rumah. Kalau di rumah tempat kita semayang, yang tu dia panggil musalla. Musalla maksudnya tempat semayang. Kalau hak khas punya, buat satu bangunan khas, masjid. Tak ada istilah surau, tak ada. Zaman kita lah ada surau, ada menaksah, ada satu lagi. Menaksah. Kan? Asal-asal Arab madrasah kot. Madrasah ni maksud sekolah. Kan? Menaksah. Sah lah. Kan? Pasal dia buat tempat pergi mengaji. Jadi sambil mengaji, sambil semayang, akhirnya jadi madrasah. Jadi menaksah. Kan? Ada surau, ada menaksah, ada madrasah, ada musalla, ada macam-macam. Zaman Nabi SAW, dia kira kalau ada ramai tentu, buat satu tempat untuk orang boleh jemaah semayang, tempat tu masjid. Dia kira. Cuma ada masjid buat jemaah, ada masjid tak buat jemaah, tapi masjid. Maknanya bila pi tahiyat masjid boleh buat di situ. Pasal apa? Pasal dia masjid. Dia jadi lagu tu. Baik. Daripada hadis ni kita dapat tengok Nabi SAW telah suruh membangunkan masjid-masjid, dia kata, di dalam tempat-tempat atau perkumpulan khemah kabilah-kabilah. Kabilah duduk buat satu tempat semayang, satu masjid, dia kata. Dan bahawa dibersihkan dia dan diharumkan dia. Bukan setakat buat beda nak tempat semayang aja. Buat biar tempat tu bersih, kalau boleh bagi bau wangi, tuan-tuan. Yang kata masjid ni bukan sahaja buat tempat tu untuk semayang, tapi tempat tu hendaklah tempat yang bersih dan tempat tu hendaklah tempat yang wangi. Pasal apa? Orang suka pergi. Orang suka pergi. Siapa tak suka tempat bersih? Walaupun dia pengotor, dia suka tempat bersih. Walaupun dia busuk, dia suka wangi. Walaupun dia sendiri busuk, tapi dia suka wangi. Sebab manusia suka hal elok. Oleh kerana kita nak orang mai masjid, kita kena buat masjid kita ni jadi tempat yang elok, jadi tempat yang boleh tarik orang mai. Ini masjid. Orang yang pegang masjid dia kena faham benda ni. Dia kena hari-hari mesyuarat jawatankuasa bincang macam mana kita nak buat bagi orang mai masjid kita. Macam mana cara kita nak buat nak bagi orang mai masjid kita. Orang suka apa? Orang suka bersih, kita pastikan bersih. Kalau kutipan tabung jemaat kita, tabung kuliah pengajian kita kutipan tinggi, apa salahnya kita ambil sikit peruntukan untuk sagu hati kepada orang yang jaga masjid ni? Teruk kan? Jaga masjid bukan senang. Teruk. Pasal apa kita kata teruk? Pasal banyak masjid kosong. Kita tahu kata teruk. Kalau benda tu tak teruk, masjid semua bersih. Benda tu teruk, jadi orang tak larat buat. Bila tak larat buat, pasal teruk, potong masjid. Apa salahnya satu sagu hati kita bagi dekat dia? Bukan senang nak dapat orang yang sanggup kerja ni, kerja untuk buat, nak jaga masjid bagi elok ni. Nak jadi jawatankuasa ramai. Tapi nak berkhidmat bila dah dilantik, nak berkhidmat setelah dilantik ni, yang ni tak ramai. Mesyuarat nak main kat tangan komplain ramai. Nak mengimarahkan masjid tak ramai. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Maka dalam hadis yang kita dah baca ni, Nabi SAW dia bukan sahaja suruh buat masjid, tapi dia suruh masjid ni dibersihkan dan diharumkan masjid ni. Tentang kita tengok, kita tak ada, kita minta.
Tak ada masjid nak masjid, tak ada surau nak surau. Bila dah dapat masjid, dapat surau, tak tahu jaga. Sudah ada masjid, sudah ada surau, nak balai raya. Bila dapat balai raya, tak jaga. Masa hari mula buka peresmian apa semua, hari itu saya kira lah pakai tak menang lah 2-3 bulan. Lepas tu pedai ayam tu siapa simpan kunci pun tak tahu. Pedai ayam tu ada satu orang simpan kunci, tanya tak tahu, tanya kau ni kata kau ni, tanya kau ni kena kunci lah, tak kacau dah. Balai raya tu tak kacau dah. Tak ada nak. Bila dapat tak reti nak appreciate, tak reti nak menghargai benda yang kita dapat. Ini masalah ada. Keliling kita boleh tengok keliling. Pergi mana pun boleh tengok benda yang sama berlaku. Masjid tak dijaga terbiak, surau tak dijaga terbiak, balai raya tak dijaga terbiak. Benda-benda ni semua kalau dapat dekat bangsa lain, mereka guna ni tak tahu nak abang. Kita ni tak ada nak bila dapat tak reti nak jaga. Ini agama suruh kita buat benda tu dan kita jaga benda tu. Bagi hidup benda yang boleh membawa faedah dekat kita ni. Masalah membersihkan masjid dan menyapu, membuang sampah dan mengharumkan masjid, apa hukum dia? Apa hukum dia? Kita pergi cuci bersih masjid, bagi wangi apa semua ni, apa hukum dia? Berkata ulama, dipahamkan daripada hadis dalam masalah itu dan beberapa hadis sahih yang lain, bahawa disunatkan membersihkan masjid dan menyapu sampah-sampah dan membasuh kotak-kotaknya. Dan telah bersalah-salahan ulama makna tatib di dalam hadis itu. Kata setengahnya membasuh akan dia, sekira-kira tiada padanya yang busuk atau sebagainya. Dan kata setengah ulama makna tutayyaba itu ialah dilumukkan dengan bau-bauan yang wangi. Adapun membersihkan daripada najis, maka iaitu wajib, sebagaimana tersebut dalam masalah di dalam bab ma jaa fil baul yusibul ard, pada juzuk yang pertama bagi kitab ini. Dia kata jadi cerita dia apa, nak bagi wangi sunat, membersihkan masjid daripada najis wajib. Cicak najis ya, wajib kena cuci. Satu kawasan masjid ni kena cuci daripada najis, wajib hukum dia. Nak bagi wangi, ini sunat. Pasanglah apa-apa pun bagi bau sedap. Bila masuk dalam masjid tu bau semerbak, bau sedap. Rasa masjid ni menjadi satu daripada taman-taman syurga Allah. Rasa macam tu. Main masjid ni berasa selesa, berasa lapang, punya duk serabut perut. Bila sampai di masjid, ambil semayang-semayang. Lepas semayang duduk dalam masjid, tengah-tengah masjid, tengok keliling, berasa lega, berasa lapang. Maka masjid sudah menjadi satu tempat yang boleh menyumbang tenang, menyumbang ketenangan kepada manusia. Dia kena macam tu. Baik, kata Ibnul Arabi telah menyuruh Nabi SAW agar segala kabilah Ansar dengan mendirikan masjid di tempat-tempat mereka, supaya tiada sukar atas mereka itu pi balik kepada Nabi SAW. Maka membawakan yang demikian itu menggugurkan jamaah. Itu dia. Nabi suruh sahabat-sahabat Ansar yang duduk jauh pada masjid, Nabi suruh mereka buat satu masjid dekat tempat mereka, supaya bila ada masjid dekat tempat mereka tak keguguran semayang berjemaah. Maksudnya boleh semayang berjemaah. Kalau nak mai jauh, pakai tak mai kan? Duduk jauh nu, duduk nu taman bukit, nak turun bukit senang dah kan? Nak turun bukit nak mai ni, kerana nak semayang waktu ni berasa payah, akhirnya semayang di rumah tak berjemaah. Rugilah tak dapat semayang berjemaah. Kalau lagu tu buat satu surau di sana, dia kata buat satu masjid di sana. Masjid maksudnya tempat untuk nak berhimpun semayang, semayang supaya mereka tidak keguguran daripada mendapat fadilat semayang berjemaah. Begitu dia kata. Dan menyuruh Nabi SAW akan mereka itu dengan membersihkan masjid, seperti pada hadis dan masalah tadi. Nabi bukan saja suruh buat, Nabi suruh jaga masjid yang dah dibuat ini. Maka di dalam As-Sahih menyebutkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, sabda Nabi telah ditunjukkan pada aku akan segala amal umat aku. Nabi cerita dalam satu hadis, Nabi kata Tuhan ada tunjuk dekat Nabi amalan umat-umat Nabi ni, eloknya, yakni baiknya dan jahatnya.
Tuhan dah bagi Nabi nampak dah umat Nabi ni nanti buat amalan yang macam ni. Kadang-kadang buat amal baik, kadang-kadang buat amal jahat. Maka aku dapati, Nabi kata, daripada setengah seelok-elok amal itu ialah membuang penyakit daripada jalan. Nabi SAW kata, ditunjukkan kepada aku ada di kalangan umat aku ni punya bagus. Kalau dia nampak ada benda yang boleh membawa sakit atas jalan, dia berhenti ambil buang. Punya bagus sebahagian daripada umat Nabi Muhammad ni, dan benda ni Allah dah tunjuk dekat Nabi dulu dah. Nabi ditunjukkan ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni, tengah duk naik kenderaan ke duk berjalan kaki, tengok atas jalan ni ada paku karat di kayu ke apa ke, dia berhenti, dia ambil, dia buang di tempat yang tak boleh memudaratkan orang. Ada sebahagian umat Nabi Muhammad yang keprihatinan dia sampai macam tu. Dia prihatin. Dia tak fikir, mujur tak kena dia saja, orang lain kalau kena nasib tak ada. Dia prihatin, dia tengok, dia tak kena tak apa, jangan orang lain kena, dia ambil buang benda tu. Ini ditunjukkan kepada Nabi, sebahagian umat Nabi bagus macam tu. Dia kata, tanggungjawab dia macam tu. Seperti membuang-buang durinya dan kaca-kaca yang pecah dan segala barang yang memberi mudarat pada orang yang lalu menempuhi jalan itu. Jumpa kaca ke paku ke apa ke benda yang boleh bawa mudarat ke orang, dia ambil buang benda tu. Dan aku dapat daripada setengah amal umatku yang tiada baiknya ialah berhinguih di dalam masjid dan tiada ditanamkan dia. Dan Nabi juga ditunjukkan ada di kalangan umat Nabi ni punya pengotok. Dia hinguih dalam masjid, dia celek di dinding begitu aja. Ada juga ditunjukkan benda ni kepada Nabi. Nabi dah nampak dah umat ni manusia tuan-tuan, kali cakap benda ni. Kali cakap dalam rumah pun anak 5 orang ada juga seorang buat nakal. Dalam sekolah budak 2,000 orang ada juga 20 orang ada buat kacau. Dalam kampung ada 2,000 anak karya ada 2,000 orang. Daripada 2,000 orang ada juga takat-takat 1,000 kelang kabut. 1,000 ada kelang kabut. Kan? Jadi nama kata manusia ni lagu ni dia campur, dia plus minus, dia ada bagus, dia ada tak bagus, macam tu. Jadi umat Nabi Muhammad ni pun hak bagus ni, sampai duk buat kereta, nampak apa ke benda tak elok, dia bagi signal berhenti tepi jalan, tengok kereta tak ada, pergi ambil benda tu, boh belakang kereta dia, balik pergi buang rumah. Yang bagus. Hak tak bagus ni, dia hinguih dalam masjid, dia calik di dinding. Tuan-tuan tengok di Mekah kan, tang mana dia nak buang air, dia buang kan. Bukan orang Malaysia lah, orang Malaysia tahan sampai biru muka, lari balik nak kena balik Panjang juga baru boleh buang air. Ni hak lain ni, tang mana berasa tang tu lah kan. Kita sa'i daripada Safa ke Marwah tu, sampai ke Marwah hujung tu Allah busuk harin dekat belah luar tu. Marwah tu kita keluar pintu keluar tu, nak boleh naik nak pergi ke bazar tu, kat tepi tu busuk harin. Dia pakai buah tang tu je. Puak Saudi ni hak mana hak bagus-bagus, hak jubah putih serban merah tu kepala, bila lalu tengok puak ni duduk himar, dia kata, dia marah himar, dia kata perangai macam keldai. Tang mana nak buang air, buang. Pancung bukan tak ada, bilik air bukan tak ada, tapi dah tabiat dah macam tu. Tabiat dah macam tu. Nampak? Islam lah tu, orang Islam lah. Islam ni bukan orang Melayu punya. Islam ni bangsa apa pun boleh jadi orang Islam, tapi dia jadi lagu tu. Nabi SAW, Allah dah bagi nampak dah ke Nabi, ada di kalangan umat Islam esok ni, umat Nabi Muhammad esok ni, dia pergi duk buat kelaku macam ni. Dia kata ada yang bagus-bagus, benda tak elok ambil lempak buang dan sebagainya. Dan aku dapat daripada setengah amal umat aku yang tiada baiknya ialah berhinguih dalam masjid dan tiada ditanamkan dia. Dia kata, dan setengah daripada amal yang baik yang ditunjukkan ke atasku ialah pahala-pahala umatku, sehingga pahala kotor-kotor dan sampah-sampah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada satu masjid itu pun ditunjukkan kepada aku. Itu dia, Allah tunjuklah dekat Nabi, ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni, kira sampai apa dalam masjid hak tak elok ni, kutik-kutik tolong pergi buang. Allah tunjuk dekat Nabi, Nabi dah nampak dah dulu ni, ada orang yang jaga masjid sampai macam tu. Dan lagi ditunjukkan kepada aku segala dosa umat aku, maka tiadalah aku lihat akan satu dosa yang lebih besar
daripada lupakan Quran. Ada pula ditunjuk kepada Nabi di kalangan umat Nabi Muhammad yang berdosa besar, ialah orang yang pernah hafal Quran lupa. Dosa besar. Dia kata lupakan Quran ataupun lupakan satu ayat daripada Quran. Dah hafal dah lupa. Tu tuan-tuan, ada anak nak bagi belajar hafal Quran ni bagus, tapi kena selalu peringat dia, jangan lupa. Lupa dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat Quran ni amanah. Ayat Quran ni amanah. Bila dia ambil 30 juzuk buh dalam dada dia, itu amanah Allah bagi ke dia. Kalau dia lupa balik benda tu, dia pecah amanah. Dia pecah amanah, dia berdosa. Ini. Dan membersihkan masjid itu, iaitu tiada membiarkan di dalamnya cemar-cemar dan sampah-sampah. Hak dalam masjid ni, hak kotak-kotak dan sebagainya, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok, dia nak cuci bagi bersih, begitu. Dan barang yang diluati dan lainnya. Dan tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya adalah seorang laki-laki hitam menyapu ia akan masjid dan membersihkan dia daripada sampah-sampah dalam masjid. Maka matilah laki-laki ni. Ni hak kita cerita di masjid tu Abdullah Tanah Liat baru ni. Seorang sahabat kulit hitam apa semua, rajin duk buat kerja kelola masjid, bersih masjid dan sebagainya. Nabi realize, Nabi sedar tentang dia ni bagus duk buat kerja untuk masjid ni. Nabi tahu dia ni. Dan pada masa itu tiada dapat khabar kepada Nabi SAW akan kematian dia, sehingga ditanam orang akan dia. Dia mati, orang tak abang ke Nabi. Pasal dia ni bukan orang besar, bukan orang kaya, bukan orang terkenal. Jadi bila dia mati, dia pakai urus-urus mayat dia disimpan, tak bagi tahu mati ni kepada Nabi SAW. Maka tanyalah Nabi SAW tentang hal dia. Maka jawab seorang daripada sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, telah mati dia. Nabi tanya, mana pi ni? Dia, ada satu orang apa? Nabi tak tahu nama apa. Tapi Nabi tahu dia ni satu orang yang dalam masjid ni dia kalut. Dia buat kerja untuk khidmat untuk masjid ni, Nabi tahu. Tapi dah tak nampak banyak hari. Nabi tanya. Bila Nabi tanya, Abu Bakar kata dia dah mati. Maka sabda Nabi, mengapakah tiada kamu sekalian bagi tahu kepada aku akan kematian sebelum tanam? Nabi kata, pasal apa tak ada siapa bagi tahu kat saya dia ni mati? Nampak tuan-tuan? Benda yang manusia melihat sebagai kecil, Nabi melihat itu besar. Kita manusia mungkin kita melihat orang yang main derma kat kita. Orang main bagi kat kita 10,000, nah saya bagi 10,000, buatlah apa-apa untuk masjid. Kita melihat orang ni besar. Dan dalam masa yang sama ada satu orang tak ada lah nak bagi sampai 10,000, cuma dia bagi khidmat dekat masjid. Main duk cuci masjid, tak ada siapa suruh pun dia main. Dia masuk pergi bilik air duduk basuh, beram-beram beli sabun-sabun apa, dia beli pakai duit dia. Beli tak apa duit, sabun 2-3 ringgit. Dia nak banding dengan kawan bagi 10,000 tadi ni, dia bagi 2-3 ringgit. Tapi tiap-tiap kali orang main masjid ni tengok bilik air tip-top. Bilik air dapat nombor 1, cukup bersih. Orang tak pernah tahu dia yang duk buat, duk jaga bilik air masjid ni. Manusia, penilaian manusia, hak 10,000 ni hebat lah, aduh cuci ni apa. Tapi Nabi SAW, Nabi melihat ni ada buat kerja yang macam-macam ni Nabi melihat dia cukup besar. Sampai dia tak ada, Nabi sedang dia tak ada. Nabi tanya, bila orang bagi tahu kat Nabi kata dia dah mati, Nabi marah. Nabi kata, apa siapa sampai tak ada seorang pun main habang dekat aku dia ni mati sebelum tanam bagi tahu kat aku. Nabi kata benda macam ni, begitu. Supaya aku sembahyangkan mayat dia. Nabi kata supaya aku salah seorang yang pergi sembahyang mayat dia ni. Tuan-tuan, kita kalau kita mati, tok guru hak bagus-bagus main sembahyang mayat kita, Allah. Kan? Tok guru hak bagus-bagus ni turun main sembahyang mayat kita, Allahu Akbar. Senang kena dapat doa di atas kemustajab macam mana dengan Allah. Nabi pula main sembahyang mayat, Allah. Tuan-tuan, berapa kali dah kita cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik mati. Masa hidup punya jahat, Allah yang mengetahui. Apa dia tak buat ke Nabi? Macam-macam rencana jahat disusun untuk nak memudaratkan Nabi. Tapi bila mai sakit kuat, dalam keadaan nazak nak mati, dalam keadaan macam tu teringat. Dia kata, kalaulah aku mati, jangan lupa panggil Nabi mai sembahyang mayat aku. Nabi, orang yang dia jadikan sasaran dia semasa dia hidup.
Nabi yang dia jadikan sasaran dia semasa dia hidup, macam-macam dia buat dekat Nabi ni. Sampai ke peringkat kalau boleh nak Nabi mati. Tiba-tiba bila dia sakit kuat, masa tu dia teringat kat Nabi. Dia panggil anak dia pesan, kalau sekiranya aku mati, suruh Nabi sembahyang mayat aku. Minta pula jubah Nabi untuk pakai nak buat kapan mayat dia. Nampak tuan-tuan? Ini. Ni pula sahabat ni bila mati, Nabi kata, awak tak abang dekat aku nak semayangkan mayat dia. Kemudian sabda Nabi SAW, tunjukkan olehmu pada aku akan kubur dia. Maka datanglah Nabi SAW akan kuburnya, lalu sembahyang ia atasnya. Yang ni dalam kitab hadis dia menjelaskan. Maksud yang kata sembahyang atasnya ialah berdoa di atasnya. Nabi pergi berdiri di atas kubur dia, Nabi berdoa. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, adakah sekalian isi kubur itu tinggal? Adalah sekalian isi kubur itu tinggal di dalam kelam yang amat sangat. Maka tak kala berdoa aku di atas laki-laki itu, diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas isi kubur ini dengan berkat doa aku itu. Nabi kata kubur cerita dia gelap. Kubur ni gelap. Kubur hanya akan dapat cahaya terang, Nabi kata, apabila orang yang baik-baik, di antaranya Nabi, mai doa untuk dia, Allah akan bagi cahaya kepada penghuni kubur itu. Tu tuan-tuan, kita tengok banyak hadis anak Nabi wafat. Masa nak ke bumi, masa nak letak mayat dalam liang, Nabi tahan dulu. Nabi tanya dulu, siapa di kalangan kamu semua ni, sahabat-sahabat ada ramai ni. Nabi kata, siapa di kalangan kamu semua yang seingat-ingat kamu daripada semalam sampai siang kemarin tak ada buat dosa apa-apa? Nabi tanya. Satu orang kata, aku rasa aku tak ada buat dosa apa. Nabi kata, kamu turun dalam liang nak sambut mayat letak tu. Nabi pilih, Nabi mau orang yang tak buat dosa turun dalam tu. Bukan sembarangan ni tuan-tuan. Ni cerita ni pengambil. Dia nak pindah daripada alam dunia, Nabi masuk alam akhirat. Nabi kata, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ni adalah awal-awal rumah bagi akhirat. Beza dia ni, kita lah ni duk alam dunia. Masuk dalam tu, dia panggil alam akhirat. Permulaan alam akhirat ialah kubur. Nak masuk daripada alam dunia, nak masuk alam akhirat ni, hendaklah orang yang masuk bila letak dia tu orang yang bersih. Jaga sampai macam tu. Jaga sampai macam tu. Pasal apa? Pasal benda ni melibatkan soal susah senang di akhirat. Nabi SAW kata kubur gelap. Tapi kubur dia ni kubur kawan hak duk kerja cuci masjid, bersih masjid, mati orang tak beritahu kat Nabi ni, kubur dia memang mula gelap, tapi aku dah mai berdoa di atas ni, Allah akan terangkan kubur dia. Maka diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas isi kubur ini dengan berkat doa Nabi. Dan pada riwayat Ibnu Abbas, kata dia bahawasanya aku lihat akan laki-laki itu di dalam mimpi, ia di dalam syurga. Ada satu hadis lain pula, Nabi SAW selepas berdoa atas kubur dia, malam tu Allah bagi Nabi mimpi. Dalam mimpi tu Allah tunjukkan kepada Nabi, dia ni dah pun jadi ahli syurga. Tuan-tuan tengok, ini saya pernah sebut dulu apa, kita kata personality yang tersembunyi. Satu manusia, satu individu yang dia ni hidden, tersembunyi. Kita nak jadi baik di sisi Tuhan, tak mesti terkenal, tak mesti jadi ulama, tak mesti jadi ustaz, tak mesti jadi satu penceramah apa-apa sampai sebut saja nama semua orang kenal. Tak mesti. Tak mesti. Kita jadi macam kita lah, macam kita ni, tapi ikhlas dengan Tuhan. Benda orang-orang terlepas pandang, orang tak buat, kita pergi buat. Allah menilai kita. Allah menilai kita. Orang tak tahu pun sudah pergi. Kita buat niat kerana Allah. Allah nilai kita. Tengah-tengah macam masjid ni, tiap-tiap bulan bil api, bil layang kita bayar. Siapa pun tak tahu. Dalam mesyuarat agung masjid pun tak pernah diumumkan siapa duk bayar bil api, bil layang ni. Tapi kita dah 10 tahun nak duk bayar bil api, bil layang masjid tu. Kita pergi jumpa tu imam ke, pengurusi masjid ke, kita pergi jumpa, kita beritahu, saya
ada hajat, tumpang saya duk hidup, saya duk sihat ni, saya minta izin bila pi bila yang masjid ni lagi saya boleh waras fikiran, boleh fikir, ada rezeki Allah bagi, saya nak bayar. Macam tu ya tuan-tuan. Orang mai buka pancong ambil ayat semayang, pahala kita dapat. Orang berhenti kereta basuh berak anak, kita dapat pahala, kita dapat. Tak payah siapa tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha mengetahui. Ni dia ni yang disebut di dalam hadis sahih yang kita baca ni, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim langsung. Satu orang yang Nabi pun tak tahu dia nama apa, Nabi pun tak tahu, cuma Nabi tahu dia duk rajin buat kerja. Nabi duk nampak dia ni, dia duk buat kerja, duk cuci sana cuci Nabi nampak dia. Nabi pun tak pernah tahu nama apa, dia pun tak pernah main duk sondai dekat Nabi nak bagi tahu dia apa. Tak ada, dia buat tapi Nabi tahu, Nabi duk tengok. Yang tu sangat berkesan di hati Nabi. Nabi marah bila dia mati, orang tak beritahu dekat Nabi. Dah mati dah pun Nabi pi juga ziarah kubur dia, satu doa Nabi baca di situ. Malam Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mimpi dekat Nabi, dia ni min ahlil jannah, dah jadi ahli syurga, dah dapat dah nikmat syurga dalam kubur dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab, tajuk baru, bab ma jaa anna salatal lail wan nahar masna masna. Bab yang datang pada menyatakan sembahyang malam dan siang itu dua-dua rakaat satu salam. Ini pula satu bab dia nak cerita sembahyang sunat. Sama ada sembahyang sunat tu buat waktu malam ataupun buat waktu siang. Paling cantik buat dua-dua rakaat. Ketahuilah saudaraku bahawasanya sembahyang malam dan sembahyang tahajud malam-malam dan sembahyang sunat siang-siang itu ada bersalah-salahan ulama padanya. Ada khilaf di kalangan ulama. Adakah dua rakaat satu salam ataupun apa-apa ia? Maka boleh lihat di dalam masalah yang tersebut di dalam masalah juzuk yang ketiga bagi kitab ini, dan dapat keterangannya lagi di dalam masalah yang akan datang ini. Maka sekarang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dua hadis. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail wan nahar masna masna. Diriwayatkan daripada Abdullah, itu dia tersilap tu, diriwayatkan daripada Allah, dia kata diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bermula sembahyang malam itu dua rakaat satu salam. Dan diriwayatkan lagi satu hadis an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yusalli bil lail masna wa bin nahari arba'an. Daripada Abdullah bin Umar juga bahawasanya adalah ia sembahyang malam dua rakaat satu salam, dan sembahyang ia dengan siang hari 4 rakaat satu salam. Ada dua riwayat hadis. Itu sebab jadi khilaf ulama. Satu hadis dia kata sembahyang sunat baik malam baik siang dua rakaat, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Tak mau buat 4 rakaat satu salam. Ada pula satu hadis dia kata kalau sembahyang sunat malam 2 rakaat satu salam, tapi siang dia ada sembahyang sunat yang 4 rakaat satu salam. Dia kata begitu. Masalah dia kata sembahyang malam dan siang itu dua rakaat ke ataupun 4 rakaat satu salam. Dia kata lah ni betul-betul hak mana satu, 2 rakaat satu salam ke 4 rakaat satu salam. Kata Imam At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada sembahyang malam dan siang itu. Maka telah memikirkan oleh setengah daripada mereka bahawasanya sembahyang malam dan siang itu dua rakaat satu salam. Itu satu pendapat. Dia kata tak kira malam ke siang ke, kalau sembahyang sunat 2 rakaat satu salam. Itu satu pendapat. Dan ini adalah qaul Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i kata macam tu. Dan telah berkata setengah mereka itu bermula sembahyang malam itu 2 rakaat satu salam, dan memikir mereka itu akan sembahyang sunat siang hari 4 rakaat satu salam. Satu golongan lagi dia kata kalau malam 2 rakaat satu salam, kalau siang dia ada yang 2 rakaat satu salam, dia ada yang 4 rakaat satu salam. Dia kata seumpama 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan lainnya daripada sembahyang sunat,
Dan ia ialah qaul Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Ishaq. Ada hadis pun yang kata sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Jadi ceritanya sembahyang sunat ni elok buat 2 rakaat 1 salam. Siang ke sembahyang sunat malam ke 2 rakaat 1 salam. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan ada juga pendapat kata siang ada sembahyang yang boleh buat sembahyang sunat 4 rakaat 1 salam. Contohnya apa? Sembahyang qabliyah zuhur. Dia boleh buat 4 rakaat 1 salam. Jadi buat mana-mana satu pun tidak jadi kesalahan, sebab dua-dua pun sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lepas ni dia panjang balik pula, dia masuk bab kaifa kana tatawwu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita akan tengok satu bab yang menceritakan tentang bagaimana sembahyang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok sembahyang sunat Nabi buat macam mana. Kan kita pun kadang-kadang tuan-tuan, sembahyang ni pun dia macam-macam cerita kan. Masing-masing kadang-kadang buat ikut. Yang tu yang banyak. Kita kata contoh sembahyang hajat sudah. Macam-macam style sembahyang hajat ni. Kan? Biasa kita duk tengok sembahyang hajat 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallah. Kan? Lepas tu bagi salam macam biasa. Itu satu biasa orang buat. Ada pula buat satu sembahyang hajat pula macam tu juga. Rakaat pertama Fatihah qul ya. Rakaat kedua Fatihah qul huwallah. Lepas tu hak sujud penghabis sujud bagi lama. Itu satu kaifiat pula. Sujud hak penghabis tu sebelum bangkit tahiyat akhir tu sujud bagi lama sampai ada kawan lena terus dalam duduk sujud tu. Orang dia bangkit dia tak bangkit terus dah, selamatlah dia ni lena punya lama sujud. Ada pula satu lagi pula macam tu juga, Fatihah qul ya, kemudian rakaat kedua Fatihah qul huwallah, apa semua bagi salam. Lepas bagi salam terjun pergi sujud balik pula dah. Ada juga macam tu kan. Lepas bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dum kata sujud. Belakang ni pun bukan sujud juga dia pun tak tahu pala ikut orang bukan sujud biar. Tak ni jadi salah pula ke apa ke. Tu pun satu kaifiat juga, dia ambil mana pun kita tak tahu. Terjun sujud pula kan. Kod kata ada satu hadis Nabi ke apa ke suruh buat macam tu kan. Dan lepas bagi salam sujud pula. Sujud dalam agama ni, dalam hadis ni, sujud ni cuma satu sujud tilawah. Bila kita baca ayat Quran jumpa ayat sajdah, sujud. Itu satu sujud. Yang kedua sujud syukur lah. Bila kita dapat satu-satu nikmat apa-apa, sujud dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Sujud tu sujud syukur. Sujud sembahyang hajat ni tak pernah jumpa lah. Setakat ni tak pernah jumpa. Ada juga masjid buat lagu tu, dia pakai terjun sujud turut lah. Kadang kita pun tengok jadi kelakor tu kita jadi nak tergelar. Macam-macam pesen tu ada. Lepas tu kaifiat bacaan ni pun macam-macam lah. Ada kata baca ayat kursi 7 kali baca. Lepas baca Fatihah baca ayat kursi. Rakaat pertama, rakaat kedua, macam-macam lah. Masalahnya ialah betul-betul sembahyang hajat Nabi buat macam mana? Dia macam tu. Ni kena belajar lah. Belajar bukan melalui petua, tapi melalui kitab lah. Ada hadis bagi tahu Nabi buat macam mana, itu kita pegang. Puas hati. Kita buat puas hati. Pasal apa? Pasal kita ikut Nabi. Kita bukan main ikut-ikut orang. Kita ikut Nabi. Bukti dia, ni dia. Hadis tu ada. Dan hadis tu mestilah hadis yang sahih, yang boleh berhujah dengan dia. Kan? Baik, yang kedua, dalam nak menangani macam-macam ni, musibah, perang, kezaliman yang menimpa orang Islam dan sebagainya, malapetaka, kemarau dan macam-macam ni, musibah kita kata. Kalau Nabi buat macam mana? Adakah Nabi buat dalam bentuk sembahyang hajat? Tak. Kalau kemarau, Nabi buat sembahyang istisqa. Kita baca dah di masjid ni dulu. Sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Istisqa.
Kalau dalam bentuk orang Islam kena serang, kena apa-apa semua, Nabi SAW dia buat dalam bentuk qunut nazilah. Qunut nazilah Nabi buat pada semua semayang. Semayang subuh Nabi biasa buat, zuhur, asar, maghrib, isyak, masa rokok yang penghabis, rakaat yang penghabis. Bangkit daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, qunut. Baca qunut. Semayang zuhur boleh, semayang asar boleh, semayang maghrib boleh, semayang isyak boleh, qunut. Yang dalam qunut tu minta lah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin. Minta, ya Allah, selamatkanlah Islam dan orang-orang Islam, dan gelincirkan, musnahkanlah orang-orang kafir dan juga kekufuran, apa semua. Itu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Nabi dalam menghadapi benda-benda ni, Nabi buat qunut nazilah. Kita tak buat qunut nazilah ni, kita buat, sedangkan itu sunnah Nabi SAW. Kan, jadi perlu kita belajar, kita tengok balik, baru kita tahu balik, oh macam ni rupanya Nabi buat, supaya kita buat macam Nabi buat. Bila kita buat macam Nabi buat, tak salah. Sebab hak tak salah ni dua aja. Apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Dua ni tak salah. Lain daripada tu kemungkinan salah. Ada kemungkinan boleh jadi salah. Tapi Quran dengan hadis Nabi, Nabi kata lan tadillu abada. Apa tak sesat sebab bila-bila kalau hangpa ikut Quran dengan hadis Nabi. Tapi Quran dengan hadis Nabi tak boleh tafsir ikut kepala kita. Kita kena ikut tafsiran yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi tentang apa yang Nabi kata, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Nabi dah tafsir dalam hadis dia. Kita kena ikut yang tu. Barulah kita tak tergelincang daripada jalan agama yang sebenar. Dia macam tu tuan-tuan. Kita takutlah. Takut saat ni kita rasa macam kita beramal. Tiba-tiba pergi akhirat esok tak ada apa. Bila tengok tak ada apa, kita rasa kita beramal. Rupa-rupanya kita ni masuk dalam golongan al-khasirin. Dia kata golongan yang rugi. Dia beramal tapi beramal tak betul. Maka dengan kerana amalan yang dia buat tak betul, fa huwa raddun. Nabi kata maka amalan itu ditolak. Bila ditolak, pipi sana liau, tak ada apa. Tak mahu. Kita belajar ni bukan habuan nak tunjuk kita sombong kat orang, tapi untuk perbetul diri kita sendiri. Nah, baik, lepas ni kita akan masuk lagi tajuk fi karahiyatis salah fi luhufin nisa. Cerita semayang di atas kain orang perempuan. Duduk tenggak semayang atas kain dia. Kemudian kita akan tengok tajuk bab ma yajuzu minal mashi wal amal fi salati tatawwu'. Barang yang harus daripada berjalan dan perbuatan dalam semayang sunat. Duduk semayang itu macam yang berjalan pergi buka pintu misalnya. Biasa buat. Nabi SAW biasa buat. Nabi sendiri biasa buat. Nabi tengah semayang, main sunat lah. Aisyah balik, dia tutup pintu. Pintu kunci daripada dalam. Otok, pum. Nabi duduk semayang juga. Dia punya langkah pergi, buka pintu, gostan balik, terus semayang juga. Kan? Dia nak tengok macam mana yang boleh buat macam tu, pergerakan dia macam mana, takat mana boleh, takat mana tak boleh dan sebagainya, ada dibincangkan di dalam tajuk tu. Kemudian dia akan masuk tajuk ma dzukira fi fadlil mashi ila al masjid ma yuktabu lahu min al ajri fi khuta. Iaitu barang yang disebutkan pada menyatakan pi semayang di masjid dan barang yang disuratkan baginya daripada pahala pada segala langkahnya. Orang duk main masjid ni, kita duk main ni, malam ni main mengaji tuan-tuan. Kita bukan duduk kuku keliling Kim Tajam ni. Ada yang main Parit Buntang, ada yang main pada Sungai Petani, ada yang mata tempat. Kita main ni rugi ke tak rugi? Dia nak cerita yang ni. Kita main ni, kita langkah meja ni, dengan kereta, dengan minyak kereta, dengan apa berjalan main. Kita main ni, agama ada bagi apa-apa tak kat kita? Kita ada tak ada dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Akan dibincangkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita tahu benda-benda ni semua, kita rasa lebih lagi terangsang untuk nak lebih buat amalan. Dan tuan-tuan tengok hadis bagaimana ahli syurga masuk syurga menyesal. Bukan ahli neraka. Ahli neraka masuk neraka menyesal itu biasa. Biasa. Sebab masuk kena neraka menyesal. Dia kata kalau aku tahulah neraka teruk macam ni, dia kata dulu masa aku hidup aku akan jadi orang yang cukup beriman dengan Allah. Menyesal itu biasalah.
Ahli syurga pun menyesal. Nabi kata, ahli syurga yang macam mana yang menyesal ni? Bila dia masuk syurga, dia duduk syurga tingkat tu dah cukup baik dah, tapi dia tengok ada orang a'laha yang lebih atas daripada dia, syurga yang lebih atas daripada dia. Dia rasa iri hati. Dia kata, kalau dulu aku buat macam dia tu, aku boleh duduk tingkat tu. Maknanya betapa menyesal manusia ni. Manusia ni dia mana pun dia akan menyesal. Kita dah diberitahu tentang benda ni. Jangan kita pilih untuk nak letak diri kita dalam kumpulan akan menyesal. Peluang tu ada depan. Rebut peluang ni. Peluang ada depan, rebut. Belajar. Sedaya upaya belajar. Takat mana boleh amal, kita beramal. Betul perelok hak mana-mana yang tak elok dan sebagainya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas, tuan-tuan, Allah tahu. Allah tahu kita ikhlas tak, Allah tahu. Kalau kita betul-betul ikhlas, Allah bagi apa kita nak. Allah bagi. Dan bila Allah bagi, itulah segala-gala yang kita cari selama-lama ni. Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni boleh menambah baikkan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.